Ya, terima kasih kerana masih mendengar siaran Radio Melayu Perth. Ya, malam ini 9:49 malam ya, dan lagu yang diputarkan tadi ialah daripada Slick dan Najwa Latif, Untuk Dia. Dan di studio dengan saya DJ Wan, kita ada DJ Nif, DJ Force juga yang di belakang tu, dan juga DJ Azman. Ni DJ baru pertama kali ke Konti, dan insya-Allah akan datang selalu jugalah nanti. Boleh cuba. Boleh cuba insya-Allah ya. Dah rasap ya. Dan kita ada Encik Hadi daripada Hadi Migration membincangkan soal visa Australia ini, dan ada satu soalan daripada pendengar. Pendengar ini sudah 3 tahun di Australia tetapi secara illegal duduk secara illegal, dan soalan beliau ialah bagaimana dia nak legalkannya. Apakah visa yang dia boleh pohon untuk duduk secara sah? Okey, inilah salah satu yang selalu kita saya dengar illegal boleh nak, selalunya mereka nak apply protection visa. Jadi kalau nak jadi legal, terpulang. Kalau awak nak pulang ke, awak nak meninggal tetap. Kalau awak nak pulang, awak boleh apply bridging visa E, di mana kerajaan akan memberi awak tempoh masa untuk prepare balik ke negeri mana-mana. Tapi bila awak tetap akan dibar, paling sikit pun 3 tahun ataupun 5 tahun, 3-5 tahun. Kalau yang lebih nak dalam lagi, protection visa. Tapi kita mesti faham apa itu protection visa. Protection visa ni salah satunya, saya selalu dengar mereka kata agak senang nak apply. Memang harganya cuma $35 je nak apply. Tapi awak mesti faham, protection visa ini awak menyuruh kerajaan Australia protect kamu daripada negeri mana-mana yang kamu datang. Kita ambil example jika kamu daripada Malaysia, kamu kata kamu dah illegal sini, sekarang kamu nak apply protection visa, kerajaan akan tanya apa yang kamu nak kita protect. Larikan diri lah. Larikan diri. Perlindungan lah. Perlindungan. Jadi itu yang paling mustahak. Salah satunya, saya kasih example jangan gunakan ni. Salah satunya awak ada masuk kira-kira macam satuan gelap ke, di mana kerajaan memang membantah, ataupun kalau awak memang sah memasuki ini persatuan. Jadi awak lari ke Australia, kalau awak balik, awak akan ditangkap dan dipenjarakan dalam lebih kurang 10-20 tahun. Kalau awak ada bukti itu yang akan terjadi, ada harapan awak boleh dapat PR. Tapi kalau awak, kerana awak datang sini, ada cerita banyak cerita dongeng ni saya dengar. Ada salah satunya merogol anak dara orang, dan mak bapak mereka, polis mencari awak. Tapi awak mesti fikir berapa lama. Itu dah kira kriminal dah kira kriminal. Itu dah kira karakter. Jadi awak sudah mempunyai kira-kira blacklist. Jadi apa yang awak nak tulis ni, awak kena fikir berkali-kali, bertanya pada yang mahir. Salah satunya menukar agama. Ini pun ada terjadi, di mana mereka kata daripada Islam mereka masuk Kristian ke Buddhis ke, dan kerana itu mereka tak boleh balik. Kalau mereka balik, mereka akan dibunuh ataupun di penjara. Jadi ini bukan kerana protection visa ni, just because dia ada di sini awak boleh apply, tak semestinya awak menggunakan cara yang pada saya kurang baik lah. Jadi apa-apa tujuan, awak mesti faham. Protection visa ini kalau apply, awak minta Australia, kerajaan Australia melindungi awak daripada negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand ke mana-mana.
Jadi apa reasonnya, itu yang paling mustahak. Awak mesti ada bukti, awak mesti ada black and white, awak mesti ada banyak lagi information. Tapi bila awak dah dapat ni apply, awak akan diberi automatically working visa. Ya, working visa membenarkan awak bekerja bila sementara application ini diproses. Tapi nasib masing-masing. Bila awak lodge ni protection visa, dalam berapa minggu mereka akan menelpon dan interview tentang apa yang awak cerita. Jadi kalau mereka rasa ini bohong ke borak, kalau ada A, mereka tangkap. B, diorang refuse visa awak dan awak ada 28 hari untuk pulang ke negeri masing-masing. Tapi telah saya jelaskan, memang boleh apply, semua orang boleh apply, tapi mesti ada dia punya munasabah. Saya membantu 2-3 orang, tapi saya explain, saya menasihatkan mereka, ini bukannya kata easy way out. Nothing, tak ada benda yang senang. Jadi fikir baik-baik, masak-masak. Kalau mau detail lagi, layari Facebook saya ada menaruh information tentang protection visa. Tapi kita akan terus lagi sebelah protection visa ni tentang bridging visa, di mana mereka selalu tanya apply bridging, nak dapat kerja. Jangan salah faham, saya akan terangkan lebih lanjut apa itu bridging visa ataupun jembatan selepas Palagori Jadi yang untuk protection visa ni, jadi bila dia dah apply protection visa tu, automatic dia dapat permit untuk kerja sehingga jawapan kepada protection visa itu dikeluarkan. Ya, betul. Tapi yang application ni, applicant ni mesti terus terang, pasal mereka akan contact, mereka akan provide ini informasi untuk orang bekerja semua ni kan. Jadi mesti kasih alamat, telefon number. Jadi memang lodge dapat working visa, bridging visa. Dipanggil bridging visa C. Dan biasanya kita selalu tengok ya, dengar kisah-kisah lah ya, mereka yang terlibat dalam fruit picking ni ya. Dan mereka pun telah macam termasuk dalam ditipu oleh ejen juga ya, dan dijanjikan visa dan sebagainya. Dan tetapi tiada visa, dan kerana dah ada di sini, dah teruskan tinggal di sini. Dan apakah nasihat Encik Hadi untuk mereka yang dah menjadi mangsa? Ini banyak sekali. Baru-baru ini saya baru diberi information tentang satu banner tu di Kajang, tak salah saya, menyatakan bekerja di Australia, gaji sebulan 15,000, contact agent ni. Salah satunya klien saya pun contact, dan dia kasih sebanyak RM5,000. Untuk apa? Untuk tourist visa. Kesiannya tu RM5,000 ni bukannya sikit, bukannya 50, 500. Selalunya kebanyakan yang mereka yang ada sikit kurang berpelajaran. Selalunya so far lah paling tinggi SPM. Kurang berbahasa English. Jadi bila mereka ceritakan macam mana mereka tertipu, mereka beri RM5,000, mereka pinjam daripada alung, mereka pinjam daripada ibu bapa. Lepas tu mereka memberi informasi kepada ini ejen, informasi di mana dia orang tinggal, alamat, telefon, siapa nama ibu bapa, kad pengenalan, pasport. Jadi ejen tu dah ada semua informasi. Dia orang boleh kontrol awak. Ya. Jadi kalau dia kata awak sampai dekat airport ni, nanti mereka akan ambil korang 2-3 terlantai kat situ. Sampai kat airport, dia orang message, kau pergilah sendiri dekat Robinville tu. Pergilah. Sampai sana petik buah $13 1 jam. Ataupun $15 1 jam. Lepas tu ejen sana ambil lagi. Jadi where is gonna end? Mana? Jadi perlu berhati-hati lah kalau dapat tawaran yang too good to be true yang macam too good to be true. Terutama ini dalam Facebook petik buah di Australia ni semua. Saya beritahu petik buah di Australia bukan untuk
rakyat Malaysia, Singapura dan lain-lain. Cuma untuk segelintir masyarakat seperti Papua New Guinea, New Zealand, di mana kerajaan Australia ada agreement dengan negara itu yang mereka ada authority untuk pergi petik buah. Setahu saya ada information yang setengah rakyat Malaysia boleh layak untuk mendapat working visa untuk macam pada yang pada 30 tahun ke bawah untuk setahun. Itu basically itu working visa special dalam capping 100 setahun. 100 saja. 100. Awak mesti ada at least bachelor degree atau master. Jadi memang ada working visa, dipanggil working holiday visa. Tapi itu untuk umur yang saya rasa 31, mesti ada kelayakan bachelor atau master, dan ada lagi information. Itu semua 100 tahun. 100 Australia ataupun application, bukan Malaysia atau 100 Malaysia, atau untuk Malaysia 100 Malaysia saja. punya rakyat 100 tahun, ya. Jadi cap 100 application. Jadi capping. Memang ada. Tapi bukan bila awak dapat itu, nak mean saya ada lihat 2-3 orang ada. Mereka layak kerana mereka meet all the requirement. Petik buah tidak. Kalau macam awak sekadar SPM holder ke datang sini untuk petik buah, memang tak ada. Petik buah ini semua khas untuk segelintir negeri seperti saya kata New Zealand, Papua New Guinea, yang mereka ada agreement dengan agriculture. Jadi setahun ni bulan ini negeri ni, bulan ni negeri ni pula. Jadi kita jangan tertipu. Kalau dia kata bekerja memetik buah, itu kerja illegal. Malaysian, Singaporean semua tak ada tak ada authority, tak ada boleh kerja. Pasal kalau mereka nak apply sendiri visa berapa? $30? RM30 tak salah saya. ETA, ya. ETA RM30 online. Awak bayangkan awak bayar RM5,000, RM3,000, padahal itu visa cuma $30 aja. Jadi ini salah satu, when it's too good to be true, memanglah. Jadi saya rasa tapi ada 2-3 orang telefon saya, nasib baik mereka telefon saya dulu, saya tanya tentang ini. Jadi saya beri more info. Kalau lebih more info, layari Facebook saya. Semua ada tentang scamming ni. Kita teruskan siaran dengan lagu seterusnya. Ini Rahimah Rahim, Cintamu Nabi.